Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan satu tajuk, iaitulah adab-adab berhari raya. Bersama dengan saya pada hari ini Ustaz Khair Aspan, Guru Agama Dakwah, Pejabat Agama Islam Daerah Taiping. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Tak lama lagi, kurang daripada seminggu, kita akan meraihkan satu hari yang cukup besar, satu hari yang cukup penting dalam dunia umat Islam, iaitulah Hari Raya Aidilfitri. Jadi bila kita berhari raya Aidilfitri ini, ada beberapa adab yang kita perlu jaga, yang kita perlu patuhi agar terjaga kemurnian dan juga keharmonian ketika mana kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Cumanya sebelum kita membicarakan berkenaan dengan adab-adab berhari raya, mula-mulanya saya nak bawa muslimin muslimat dirahmati Allah semua pada satu tajuk, iaitu sejarah munculnya ataupun kewujudan Hari Raya Aidilfitri. Muslimin muslimat dirahmati Allah, apakah itu Aidilfitri? Aidilfitri ini secara harfiahnya pada sudut bahasa adalah meraihkan fitrah, meraihkan satu bentuk kejayaan umat Islam yang melawan hawa nafsu mereka dan kembali kepada fitrah, iaitulah daripada seorang bayi yang lahir tanpa dosa, yang lahir tanpa noda, dan mereka bertaubat kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, melaksanakan pelbagai jenis ibadah seperti puasa fardu Ramadan, solat sunat, bersedekah, solat tasbih, berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka amalan-amalan seperti ini menghapuskan dosa-dosa manusia di atas rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan sebagai Aidilfitri adalah hari yang kita raihkan pengampunan dosa kepada diri kita selaku umat Islam dan kembalinya kita kepada fitrah seperti kain putih yang tidak dicemari oleh dakwat-dakwat yang kotor. Muslimin muslimat dirahmati Allah, apakah asal usul kemunculan Aidilfitri di dalam sejarah dunia Islam? Ada satu cerita di mana Nabi SAW ketika mana setelah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, Nabi SAW melihat ada dua jenis perayaan yang diraihkan oleh orang Arab ketika itu. Yang pertama dikenali sebagai perayaan Nairus. Yang kedua dikenali sebagai perayaan Mahrajan. Kedua-dua keraian ini, hari raya ini disambut dengan begitu meriah sekali, seperti tidak ada lagi hari esok. Dan hari raya ini diraihkan oleh bangsa Arab dengan tarian, dengan pertunjukan pedang, dengan pertunjukan seni bela diri, siapa yang orang yang hebat di dalam berperang. Kemudian mereka ada nyanyi-nyanyian, ada alatan-alatan muzik yang mengalunkan bunyi-bunyian, dan mereka juga menyediakan mereka juga menyediakan juadah yang lazat mengikut budaya Arab ketika itu, dan minuman-minuman. Dan tidak lari juga salah satu daripada minuman tersebut adalah minuman khamar, iaitulah minuman yang memabukkan. Mereka minum arak, mereka akan minum banyak, kemudian mereka akan mabuk-mabuk, mereka akan bersukaria, dan mereka keletihan lalu mereka tidur. Jadi Nabi SAW melihat fenomena ini, melihat situasi ini sebagai satu bentuk perayaan yang tidak baik. Maka pada tahun kedua Hijrah, turunlah satu perintah kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kamu. Mudah-mudahan membawa kamu pada takwa. Muslimin muslimat dirahmati Allah, setelah turunnya perintah untuk berpuasa ini pada tahun kedua Hijrah,
Dan pada tahun yang sama juga berlaku satu peristiwa yang besar di dalam sejarah dan sirah umat Islam, iaitulah terjadi perang yang pertama yang dikenali sebagai Perang Badar. Perang Badar berlaku di dalam bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan yang sama juga adalah tahun pertama umat Islam berpuasa pada tahun kedua Hijrah. Ketika mana di dalam bulan puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam di dalam perang Badar, maka Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga An-Nasa'i, mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dua hari raya itu, iaitulah hari raya Nairus dan juga hari raya Mahrajan, dengan hari raya yang lebih baik, iaitulah hari raya Aidil Fitri dan juga hari raya Aidil Adha. Maka ketika itu umat Islam menyambut dua kemenangan. Yang pertama adalah kemenangan melawan hawa nafsu ketika mana berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dan yang kedua adalah kemenangan memerangi kaum kafir Quraisy ketika itu. Dan mereka menaklukkan hawa nafsu mereka dan mereka memenangi perang pertama di dalam sejarah Islam. Maka itu sebab kalau kita pernah dengar munculnya satu ungkapan yang disebutkan sebagai Aidin wal Faizin. Aidin wal Faizin ni sebenarnya adalah satu ungkapan ataupun satu doa yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika itu. Yang mana berbunyi, Allahumma aina minal aidin wal faizin. Yang bermaksud, ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Inilah di antara salah satu bukti bahawasanya Islam itu membawa satu rahmah. Islam itu membawa satu bentuk keharmonian. Apabila hari raya yang diraikan dalam keadaan suasana jahiliah, lalu dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perayaan yang jauh lebih baik, perayaan yang membawa kepada sifat taqwa dan perayaan yang membawa kita menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita telah membicarakan sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah Hari Raya Aidilfitri. Namun bagaimana pula ditentukan bilakah berlakunya Hari Raya Aidilfitri tersebut? Muslimin muslimat dirahmati Allah, di dalam bulan Islam hanya ada sebanyak 29 dan 30 hari sahaja. Berbeza dengan kalender Masihi yang ada 28, ada yang 29, ada yang 30 dan maksima ada yang 31. Adapun pada kalender Islam hanya ada 29 dan juga 30 sahaja. Jadi untuk menentukan bilakah berlakunya Hari Raya Aidilfitri dan bilakah jatuhnya bulan puasa, bilakah jatuhnya Hari Raya Aidil Adha, maka akan dilakukan pencarian hilal, iaitulah pencarian anak bulan. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mafhumnya, janganlah kamu mula berpuasa melainkan setelah melihat hilal. Ini adalah satu dalil yang menjadi pegangan hukum kepada umat Islam. Jangan kita mula berpuasa, jangan kita mula meraihkan hari raya selagi mana kita tidak melihat cerapan anak bulan. Melihat cerapan anak bulan ini bukan hanya berlaku pada zaman yang moden, tetapi juga pernah dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ada satu hadis asar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Disebutkan bahawasanya kami berpuasa bersama dengan Rasulullah SAW 29 hari itu adalah lebih banyak berbanding dengan 30 hari. Diriwayatkan oleh hadis Abu Daud. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kenapa lebih banyak 29 hari berpuasa dibandingkan dengan 30 hari berpuasa? Kerana sahabat dan juga Rasulullah SAW melakukan carapan melihat anak bulan itu pada 28 Ramadan. Maka mereka melihat pada malam itu, jika sudah nampak anak bulannya, maka pada hari yang 30 tersebut mereka tidak lagi berpuasa. Jadi pada hari yang sepatutnya kita tengok
29 hari bulan. Kemudian jika timbul anak bulan pada 29 hari bulan, minta maaf tuan-tuan, sepatutnya kita tengok pada 30 hari bulan supaya boleh nampak pada 1 Syawal. Tetapi dalam bulan Islam kita akan mula melihat anak bulan itu adalah pada 29. Kita melihat pada 29 dan besoknya jika terlihat pada malam 29 tersebut, hari ke-30 kita akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Minta maaf tadi ada sedikit kesilapan di situ. Jadi itulah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Apabila hari ke-29 itu telah nampak anak bulan, maka besoknya mereka akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Cuma dari sudut kaedah melihat ataupun mencari anak bulan ini tadi, ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama adalah dipanggil sebagai kaedah ruqyah. Kaedah ruqyah ini adalah kaedah cerapan hilal, iaitu melihat anak bulan itu menggunakan teknologi semasa. Jika teknologi pada hari ini, kita melihat bagaimana ada alatan-alatan yang canggih di zoom untuk melihat anak bulan tersebut. Adapun pada zaman Nabi SAW, tidak diriwayatkan bagaimanakah alat teknologi yang digunakan ketika itu. Cuma mereka melihat anak bulan ke langit supaya jika mereka nampak, esoknya mereka akan meraihkan. Dan jika besoknya, dan jika pada hari tersebut mereka tak nampak, hari besoknya mereka masih akan berpuasa. Ataupun dipanggil sebagai istilah istikmal. Istikmal ini adalah kita melihat secara langsung ke langit, kemudian kita tak nampak anak bulan pada malam 29. Maka mereka cukupkan berpuasa pada hari yang ke-30. Itu dia panggil sebagai istikmal. Cuma cabarannya untuk kita melihat anak bulan secara ruqyah ini adalah kadang-kadang berlaku gangguan cuaca. Ada gangguan cuaca yang kadang-kadang kabur, ada matahari yang ada awan yang menghalang, ada awan yang menghalang, ada kabur dan sebagainya. Maka kadang-kadang membuatkan proses cerapan ini tadi bertambah sulit. Kaedah yang kedua dikenali sebagai kaedah hisab. Kaedah hisab ni juga disebut sebagai kaedah pengiraan. Rasulullah SAW bersabda, apabila cerapan kamu dihalang oleh awan, maka hitunglah, itu lakukanlah hisab, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari. Cumanya ada beberapa di antara ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah yang menolak hisab ni sebenarnya. Di antaranya adalah termasuk Imam Haramain, Imam Al-Mawardi, Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan lain-lain. Alasan dan sebab kepada penolakan kaedah hisab ni tadi adalah kerana tidak selari dengan syarat ruqyah di dalam memahami nas syarak. Selain itu juga dikaitkan dengan beberapa ilmu yang dipanggil sebagai ilmu al-tanjim, iaitu ilmu astrologi, ilmu perbintangan yang diharamkan oleh Islam. Kerana ada beberapa cendekiawan dari kalangan astrologi yang memanfaatkan ilmu ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya ada juga ulama yang menerima kaedah hisab ini seperti Abu Al-Abbas, Mutarrif Asy-Syikir, Al-Qaffal, At-Tabari dan juga Ibnu Qutaibah. Dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami meletakkan pada syarat-syarat apabila menggunakan kaedah hisab ni tadi yang boleh dipastikan supaya kaedah hisab ini dapat dijalankan dengan betul. Di antaranya adalah mendapat ittifaq ahli falak hilal yang tidak terlihat. Bermakna ulama-ulama ahli falak yang pakar dalam ilmu falak ni bersepakat bahawa pada malam tersebut tidak ada hilal, tidak terlihat matahari. Maka boleh digunakan kaedah hisab. Yang kedua adalah bilangan ahli falak mencapai mutawatir. Bermakna ada satu kumpulan ahli falak tersebut yang bersepakat tersebut adalah daripada kalangan yang boleh dipercayai. Mereka ini daripada kalangan ahli yang pakar dan mereka benar-benar ahli di dalam keilmuan falak mereka. Dan yang ketiga adalah hitungan hisab tersebut terbukti keberkesanannya. Bermakna setelah dibuat pengiraan dan berlaku kajian-kajian serta latihan-latihan,
memang kaedah penghisaban tersebut, kaedah pengiraan tersebut terbukti berkesan untuk kita menilai tempoh untuk mencari tarikh sebenar untuk kita melaksanakan ibadah puasa dan juga meraihkan hari raya Aidilfitri. Jadi dua kaedah tu tadi digunakan di Malaysia, sebagaimana kalau cerapan di Malaysia ni, kaedah yang dilaksanakan adalah menggunakan kedua-duanya sekali untuk menetapkan penetapan melihat anak bulan ni tadi. Tapak ruqyah sendiri yang ada di Malaysia ada sebanyak 29 di seluruh negara. Sejak disenaraikan pada tahun 1972. Yang pertama adalah kaedah ruqyah itu adalah hasil laporan daripada pegawai cerapan yang melakukan cerapan di tempat-tempat cerapan itu tadi, meliputi pada fakta waktu dan keadaan cuaca ketika mana mereka mencerap. Kemudian ahli falak pula daripada kalangan ahli falak pakar yang dilantik oleh JAKIM, mereka akan melaksanakan pengiraan ataupun hisab berdasarkan kaedah imkanur ruqyah, iaitulah penampakan hilal yang dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Dan cerapan hilal yang pertama di Malaysia ni sebenarnya adalah berlaku pada 7 Oktober 1972 bersamaan 29 Sya'ban tahun 1392 Hijri, yang berlaku di Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kemudian apabila telah dikaji, telah dilihat oleh JAKIM, maka dimaklumkan kepada pihak yang berkuasa, pihak berautoriti, maka diisytiharkan oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja Melayu melalui radio, melalui televisyen, akan disebarkan kepada rakyat setelah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Jadi ini adalah kaedah bagaimana kita di Malaysia melakukan cerapan hilal untuk menentukan bilakah kita berpuasa dan bilakah kita berhari raya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, apabila kita dah mengetahui serba sedikit sejarah hari raya, kaedah cerapan hari raya, supaya tidak berlaku kegelisahan dan kekeliruan di kalangan masyarakat, bila nak raya. Sebenarnya raya ni tidak ada siapa pun yang berkuasa untuk menentukan penetapan raya selagi mana tidak terlihatnya anak bulan tersebut. Walaupun telah melakukan beberapa pengiraan, seperti mana kita lihat sekarang adalah kalender-kalender yang menentukan pengiraan dengan lebih awal. Cuma dari sudut penetapan untuk kita guna pakai ketika itu adalah berdasarkan cerapan semasa. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita dah nak berhari raya. Sikit lagi hari kita akan menyambut dengan penuh gembira bersama dengan keluarga tercinta. Jadi ada beberapa amalan-amalan sunat di hari raya yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seperti mana yang Allah Subhanahu taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, mafhumnya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan, yaknilah puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, yaknilah takbir, di atas petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menunjukkan supaya kita mencukupkan bilangan puasa pada tahun tersebut, sama ada 29 ataupun 30. Kemudian apabila kita merayakan hari raya Aidilfitri, Allah Ta'ala sebut, hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan bertakbir, dengan mengucapkan Allahu Akbar dan juga tahmid walillahil hamd, di atas petunjuknya, yaknilah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat puasa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Di dalam satu hadis riwayat At-Tabrani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah raya kamu dengan takbir. Sebab muslimin muslimat dirahmati Allah, sebaik sahaja diumumkan oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja Melayu berkenaan dengan hari raya, maka pada malam tersebut kita sudah pun mula melakukan takbir. Kita akan melakukan takbir bukan hanya di dalam solat sahaja, tetapi juga di luar solat. Kita sunat bertakbir ketika mana kita solat sunat, ketika mana kita bangun malam, kita qiyam, sunat untuk kita melakukan takbir.
yang mana selalu ditakbir di masjid-masjid, di surau-surau oleh tuan-tuan imam yang melakukan proses takbir tersebut. Di antara amalan-amalan sunat ketika mana di hari raya bukan sekadar kita bertakbir, tetapi juga adalah kita melaksanakan mandi sunat hari raya Aidil Fitri. Namun ingat, muslimin muslimat dirahmati Allah, ketika mana kita mandi sunat hari raya, pastikan kita juga menjaga adab-adabnya, iaitu tidak memperlihatkan aurat kita, dan hati-hati ya, terutama kepada kaum muslimat, jangan meninggalkan sebarang pakaian dalam anda di dalam bilik air. Sebab kadang-kadang anda meninggalkan pakaian dalam, yang masuk dalam tu kadang-kadang orang lain, mungkin sepupu, yang bukan adik-beradik kita, yang bukan mak ayah kita, yang masuk dalam tu sepupu, mungkin ipar yang masuk dalam bilik air, maka dia melihat baju dalam tersebut, maka mendatangkan pandangan yang tidak baik dari kalangan ahli keluarga sebenarnya. Jadi kita jaga-jaga di bahagian tu. Cuma sunatnya adalah pada pagi tersebut kita mandi sunat hari raya. Yang kedua adalah kita berjalan kaki ke masjid untuk melakukan solat sunat hari raya Aidil Fitri. Seterusnya apabila kita pulang, kita menukar haluan. Kita pergi mengikut jalan A, kemudian mungkin kita akan balik mengikut pada jalan B, jalan yang berbeza tetapi tetap menuju arah balik yang sama. Sunat kita melakukan penukaran haluan. Yang seterusnya adalah pada hari raya ini kita melakukan aktiviti ziarah menziarahi. Bukan hanya sekadar kita menziarahi saudara mara, bukan sekadar kita menziarahi jiran tetangga, ataupun kita menziarahi orang-orang yang ternama sahaja. Adalah afdal kita menziarahi golongan-golongan yang memerlukan, seperti golongan asnaf, golongan anak yatim, golongan-golongan susah, golongan-golongan yang berada di pusat-pusat kebajikan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, sebahagian daripada mereka tidaklah bernasib baik sebagaimana baiknya nasib kita. Di antara mereka ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuang anak dan sebagainya. Mungkin dengan aktiviti ziarah kita itu tadi akan membawa sedikit rasa kegembiraan di dalam hati mereka. Seterusnya adalah sebelum kita pergi sembahyang hari raya, sunat kita menjamah sedikit. Sama ada kita ambil rendang sedikit ataupun kita ambil lemang sedikit, kita jamah sebelum kita bertolak pergi ke masjid. Yang seterusnya adalah kita mengucapkan salam, iaitulah saling mendoakan di antara satu sama lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita mendoakan kesejahteraan saudara kita. Mudah-mudahan kamu diberkati, mudah-mudahan kamu dirahmati, mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya adalah kita menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus-bagus, pakaian yang cantik-cantik. Tidak semestinya pakaian yang baru, tidak semestinya pakaian yang mewah, tidak semestinya pakaian yang mahal, tetapi pakaian yang kita nak pamerkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda keagungan Allah dan tanda kegembiraan kita dan kesyukuran kita di atas hari raya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menggantikan hari raya jahiliyah yang diraikan dengan penuh maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma beringat, bila kita berpakaian, jangan kita nak menunjuk-nunjuk bahawa pakaian kita paling baik, cantik, mahal dan sebagainya, dan jangan kita melampau-lampau ataupun disebut sebagai bertabaruj di dalam kita mengenakan pakaian hari raya. Kemudian, ni paling penting ya, kita pergi solat sunat Aidil Fitri. Kita menunaikan solat sunat Aidil Fitri bersama-sama di masjid, di surau, dan bahkan sunat dilaksanakan solat sunat hari raya Aidil Fitri ada di kawasan yang lapang, kawasan padang yang cukup besar, supaya yang bukan boleh semayang pun, contohnya siapa, ada mungkin dari kalangan kanak-kanak, mungkin dari kalangan orang tua, mungkin dari kalangan wanita yang haid ketika itu, mereka pun boleh bersama-sama meraihkan hari raya tersebut, mendengar khutbah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan puasa sunat Syawal. Muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam satu hadis mafhumnya Nabi sebut, siapa yang melaksanakan puasa sunat Syawal selama 6 hari, maka ganjaran pahalanya seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Ini adalah amalan-amalan sunat ketika mana berhari raya. Dan apakah pula adab-adab ketika kita berhari raya? Di antaranya adalah kita melakukan usaha ziarah. Dan usaha ziarah ini tadi adalah bertujuan untuk kita saling memohon kemaafan di antara satu sama lain. Kita nak menyambung hubungan silaturahim,
Inilah adab di dalam ziarah. Bukan nak tunjuk kereta siapa paling hebat, bukan nak tunjuk keluarga siapa paling kaya, tetapi kita nak saling maaf memaafi di antara satu sama lain, dan kita nak menyambung silaturahim yang mungkin sebelumnya berlaku keretakan dan sebagainya. Kemudian adab di hari raya ni adalah menutup aurat dengan sempurna. Muslimin muslimat dirahmati Allah, jangan pakai pakaian yang terlalu ketat. Baik lelaki, baik perempuan. Pakailah pakaian yang sopan. Pakailah pakaian yang sedap dipandang. Pakailah pakaian yang mana akan membawa kepada rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Elakkan daripada memakai pakaian yang tudung singkat, stoking tak pakai, handsock pun terbang, kan? Kemudian memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang melampau. Wala'iyadzubillah. Kita tak nak meraihkan hari raya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Yang ketiga adalah menjaga batas pergaulan. Walaupun sepupu, walaupun ipar, walau serapat mana sekalipun, mereka adalah ajnabi dan ajnabiyah. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah, ingat, kita jaga pergaulan kita, jaga bahasa kita, jaga hubungan kita, mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata tidak boleh bergaul, tetapi kita menjaga batas dan ikhtilat kita bersama dengan orang-orang yang bukan mahram. Kemudian yang keempat, menggunakan muzik yang sesuai. Jika muzik tersebut dilaksanakan di rumah orang tua-tua, janganlah pasang lagu anak tak balik raya. Jika dipasang di rumah anak yatim, janganlah pasang tentang mak ayah yang dah meninggal dunia. Benda ni akan menyentuh sensitiviti mereka. Jadi nak pasang lagu-lagu raya, nak pasang muzik, pasanglah lagu yang sesuai, lagu yang sedap didengar dan kena pada situasi dan keadaan. Usahlah pasang lagu yang entah apa-apa, yang dengar dah tak boleh beza, ni lagu rock ke lagu raya ke. Janganlah kita mematikan budaya kesopanan dan kesusilaan kita sebagai orang Melayu di Malaysia. Kemudian bila mana kita ziarah, kita keluar berhari raya, jangan lupa solat fardu tetap menjadi kewajipan kita. Jagalah waktu solat, jangan meninggalkan solat hanya kerana semata-mata kita pergi berziarah. Jika jauh, jangan risau, kita boleh melakukan solat jamak qasar dengan tujuan yang baik. Kita bermusafir untuk kita saling menziarahi dan menghubungkan silaturahim. Seterusnya juga kita menghidanglah juadah-juadah yang sedap, juadah-juadah yang bersesuaian, terutamanya kepada golongan-golongan fakir miskin, golongan-golongan anak yatim dan sebagainya. Dan ketika mana kita berada di rumah seseorang, jagalah hati tuan rumah. Janganlah kita memandang tuan rumah dengan pandangan yang kurang baik. Janganlah kita menghina tuan rumah yang mungkin memberikan duit air yang sedikit, tidak seperti orang lain yang memberikan lebih banyak dan sebagainya. Jangan kita hina makanan tuan rumah. Apa yang dihidangkan, kita suaplah walaupun secubit. Janganlah kita biarkan hidangan itu tidak disentuh. Kerana kita bila mana ziarah rumah orang, orang layan kita sebagai tetamu, kita layanlah dia sebagai tuan rumah yang seronok, yang berbangga kita ni datang ke rumah dia. Kita jagalah hati tuan rumah. Seterusnya adalah kita bersederhana dan tidak terlalu berhias yang melampau. Ini pun saya dah sebut dah tadi, berhari raya tetapi dengan penuh kesederhanaan dan ketakwaan. Yang terakhir adalah, ini amaran baik kepada golongan dewasa dan kepada golongan kanak-kanak, usahlah bermain mercun hingga melampaui batas. Main mercun ni membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Lainlah kalau kita kata main bunga api, itu pun sebahagiannya boleh bawa mudarat juga. Ataupun main mercun pok-pok tu, itu pun sebahagiannya kecil saja, peratusan boleh bawa kepada kemudaratan. Yang selebihnya seperti budaya meriam buluh, mercun bola, mercun naga dan sebagainya ni, salah tempat tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Rumah boleh terbakar, kereta boleh meletup, badan boleh melecur, tangan boleh hancur. Jadi itu sebab mercun ni kita elak-elakkanlah. Ini adalah budaya yang tidak kena dengan syariat agama. Ini adalah satu budaya yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Bukan tak boleh langsung main mercun, tetapi pada pandangan yang saya cenderung sendiri, perbuatan bermain mercun ni pertamanya adalah membazir. Seolah-olah kita membakar duit kita. Kita beli mercun, lepas tu kita bakar mercun meletup, duit kita pun hilang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi kemudaratan yang besar berbanding manfaat. Mungkin ada manfaat dia, seperti menghalau
binatang buas ataupun menghalau lalat dan sebagainya, wallahu alam, saya tak tahu, tetapi kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang paling kita terkesan sekali adalah mercun ini akan membuatkan orang lain terkejut. Mungkin ada orang yang tengah sembahyang, muslimin muslimat dirahmati Allah, kadang-kadang kita tengah solat tarawih dan dia bakar mercun tu dekat depan surau. Bukan sekadar dengan jemaah, tu imam pun akan terkejut sekali. Akan mengganggu konsentrasi orang yang sembahyang. Orang tengah nak sembang dengan bisi mercun dan sebagainya. Ni sebenarnya adalah menyalahi adab sebenarnya. Orang yang kurang ajar bila mana dia buat orang lain terkejut. Seterusnya mengganggu jiran, mengganggu tetamu, dan yang paling penting macam saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang menyalahi sunnah baginda Nabi SAW. Muslimin muslimat dirahmati Allah, sekadar itu saja perkongsian. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat kita buat manfaat sama-sama dan dapat kita memperoleh ganjaran pahala di dunia dan akhirat. Mohon maaf jika ada salah dan silap dalam perkataan dan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang silap itu tuan-tuan dan puan-puan dapat betulkan dan dapat biasakan yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.